Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada Yang Bersaha Puan Zawiyah binti Bahrom, pensyarah bagi kod khusus BMMD 1104 iaitu Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu. Saya, Nur Syahminah binti Mat Syazili dari kelas BM1 akan menerangkan tentang konsep dan fungsi kesusasteraan Melayu serta manifestasi akal budi dalam pantun, syair, seloka dan gurindam melalui penghasilan produk video pendek ini. Konsep kesusasteraan Melayu. Kesusasteraan Melayu merupakan ciptaan dan hasil karya yang terdapat dalam kalangan masyarakat Melayu. Namun, hubungan kehidupan dengan sastra telah dijarakkan dan diubah kerana berlakunya perkembangan masyarakat yang sangat pesat. Hal ini menyebabkan sastra menjadi satu bidang kegiatan yang khusus. Dahulu kala sastra ini merupakan hak milik bersama, namun kini sastra ini berubah menjadi kegiatan yang berkaitan. Kita ke takrif kesusasteraan Melayu. Kesusasteraan ini merupakan ciptaan seni yang disampaikan melalui kaedah bahasa. Perkataan kesusasteraan ini berasal dari perkataan Sanskrit. Perkataan susastra yang bermaksud huruf atau buku indah. Kesusasteraan ini juga merupakan hasil seni atau karya tulisan dalam bentuk prosa dan puisi yang mempunyai ciri-ciri yang istimewa. Seni kesusasteraan ialah seni karang mengarang bahan-bahan sastra yang berbentuk puisi dan prosa. Baiklah, perkataan kesusasteraan mempunyai istilah tersendiri iaitu perkataan sas bermaksud mengarahkan, mengajar dan memberi petunjuk. Perkataan tra pula bermaksud alat. Perkataan su ialah baik dan indah. Akhir sekali ialah perkataan ke dan ain, iaitu segala yang tertulis bernilai seni dan estetika serta memberi pengajaran dan petunjuk. Istilah kesusasteraan dalam konteks pendidikan ialah karya yang tertulis dalam bahasa Melayu yang berunsurkan keindahan dan kehalusan seperti novel, cerpen, sajak, prosa tradisional atau puisi tradisional. Terdapat 4 jenis fungsi sastra Melayu. Yang pertama ialah hiburan. Hiburan ini merupakan sejenis keperluan untuk menghiburkan, melahirkan karya sastra yang membawa keseronokan yang indah. Ia terhasil dari kata-kata yang diungkapkan, rentak yang tersusun, irama, kemampuan karya sastra untuk membelai emosi pembaca atau pendengar dan mengandungi unsur kelucuan. Kepentingan fungsi hiburan menjadikan karya sastra ini seperti cerita penglipur lara yang diterima oleh masyarakat sebagai karya yang diminati oleh mereka pada dahulu kala. Yang kedua ialah pendidikan, di mana fungsi pendidikan adalah untuk memberi nasihat, pengajaran dan pesanan. Hal ini untuk memberi kesedaran kepada masyarakat, mengubah pemikiran dan nilai-nilai moral dapat diserap masuk ke dalam diri masyarakat. Contohnya seperti cerita yang membawa aspek fungsi pendidikan iaitu cerita Sang Kancil. Baiklah, yang ketiga ialah dakwah. Definisi dakwah ialah proses menyampaikan pesan suci Tuhan kepada manusia. Di dalam Islam, Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kesusasteraan. Dakwah juga bermaksud mendorong manusia untuk melakukan kebajikan dan menghindari perbuatan yang mungkar supaya mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Yang keempat ialah kritikan sosial, di mana kritikan sosial ini bermaksud rakaman kehidupan yang menyelongkar kehidupan manusia daripada pelbagai sudut pandang yang berbeza-beza. Sesuatu yang dipaparkan adalah perkara yang benar-benar berlaku dan terjadi dalam realiti kehidupan manusia. Jenis, bentuk dan ciri-ciri kesusasteraan Melayu. Di dalam kesusasteraan Melayu terdapat 4 jenis, iaitu prosa tradisional, prosa moden, puisi tradisional dan puisi moden. Baiklah, kita ke bahagian prosa tradisional. Prosa tradisional ini ditulis oleh seorang penulis yang mengarang atas arahan raja. Hikayat yang dihasilkan meliputi kesusasteraan, agama, perubatan, sejarah dan lain-lain. Prosa tradisional ini terbahagi kepada 2 genre, iaitu sastra rakyat melalui lisan dan sastra istana melalui tulisan. Baiklah, kita ke bahagian sastra rakyat. Maksud sastra ini ialah hasil kreatif daya cipta imajinasi pencipta yang menggambarkan nilai world view itu sendiri. Manakala rakyat atau dikenali sebagai masyarakat ialah manusia yang hidup berkelompok dan bersikap primitif. Rakyat hidup kolektif dan mengamalkan sistem kekeluargaan besar. Ciri-ciri sastra rakyat ialah ia disebarkan secara lisan, bersifat tradisional yang lebih daripada 2 generasi, mempunyai plot yang hampir sama, penulisannya sederhana, spontan dan agak kasar, hak milik masyarakat yang menghasilkannya dan variasi yang berbeza-beza atau lebih dikenali sebagai anonimi, iaitu menggunakan nama samaran atau tiada pencipta. Pertama, saya akan menceritakan berkaitan mitos.
Mitos merupakan cerita yang benar-benar terjadi dan suci. Contohnya kejadian alam semesta, manusia, binatang, bentuk muka bumi dan kejadian alam. Tokoh yang terlibat ialah makhluk halus, dewa atau separuh dewa. Mitos ini dianggap benar-benar terjadi. Walaupun aneh tetapi penting, keramat dan memberi kesan kepada masyarakat. Mitos terbahagi kepada 3 iaitu mitos asal-usul, mitos institusi sosial dan mitos politik. Seterusnya ialah legenda. Legenda ini merupakan cerita yang dianggap benar tetapi tidak suci. Contohnya, ia berkaitan kisah tokoh dan pahlawan, latar masa iaitu masa silam dan kisah zaman sekarang. Legenda ini terbahagi kepada 5 jenis iaitu legenda keagamaan, legenda alam gaib, legenda perseorangan, legenda tempat dan legenda tokoh. Contoh legenda tokoh ialah seperti cerita Masuri yang dianggap wujud, di mana ia berkisahkan Masuri dihukum sula akibat tuduhan maksiat, dan apabila dia dibunuh, keluarlah darah putih mengalir dan dia melafazkan sumpah ke atas Pulau Langkawi yang menjadi padang jarak, padang terkukur. Selain itu ialah cerita rakyat, di mana cerita rakyat ialah prosa yang tidak dianggap benar berlaku serta menjadi sumber hiburan, menegakkan kebenaran dan mempunyai nilai moral serta sindiran. Cerita rakyat ini mempunyai cerita berkaitan binatang yang bersikap seperti manusia seperti kancil. Contoh ceritanya ialah sang kancil menghalau gergasi yang mengacau kampung. Selain itu ialah cerita lipur. Cerita ini dituturkan oleh penglipur lara. Contohnya seperti Tok Selampit, Awam Belanga dan Awam Batil. Contoh cerita lipur ialah Hikayat Malim Dewa, Hikayat Malim Deman dan Hikayat Anggun Cik Tunggal. Terdapat pelbagai ciri-ciri lipur lara, namun pada hari ini saya akan menerangkan 3 sahaja. Yang pertama ialah cerita lipur ini menjadi milik masyarakat. Cerita lipur lara sebagai hiburan dan pendidikan, dan yang ketiga ialah ia mendukung ciri tempatan. Di samping itu ialah cerita jenaka. Cerita jenaka ini menimbulkan rasa geli hati atau gembira. Contoh ceritanya ialah Pak Pandir, Lebay Malang dan Pak Kaduk serta Pak Belalang. Ciri-ciri cerita jenaka ialah watak mempunyai sifat bodoh, mempunyai unsur kebetulan dengan situasi sebenar dan kelucuan timbul melalui jalinan cerita dan dialog. Seterusnya ialah cerita teladan. Cerita ini mempunyai unsur didaktik, unsur moral dan pendidikan. Ia disebarkan kepada kanak-kanak. Contohnya ialah seperti cerita bawang putih, bawang merah dan batu belah, batu bertangkup. Baiklah, kita ke genre yang kedua iaitu sastera istana melalui tulisan. Sastera ini mula diperkenalkan setelah penerimaan Islam pada abad ke-15. Terdapat beberapa jenis sastera istana, antaranya yang pertama ialah sastera hikayat. Contoh hikayatnya ialah hikayat Gul Bakawali dan hikayat Raja Pasai. Kedua ialah sastera undang-undang. Contoh sastera undang-undang ialah Hukum Kanun Melaka. Ketiga ialah sastera pahlawan dan bersifat sejagat yang mementingkan ciri kepahlawanan dan kepewiraan yang unggul. Contoh sastera epik iaitu hikayat Hang Tuah. Keempat ialah sastera Panji. Sastera ini isinya berkisar kisah pengembaraan, percintaan dan peperangan. Contoh sastera Panji ialah hikayat Cendawan Putih. Kelima ialah sastera agama. Sastera ini memfokuskan kehebatan Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan agama Islam. Contohnya seperti Bulan Berbelah. Akhir sekali ialah sastera ketatanegaraan yang digunakan oleh Al-Sultan Zainal Abidin ketiga sebagai panduan dalam pemerintahan baginda. Contoh sastera ini ialah Kitab Nasihat Segala Raja-Raja. Ke bahagian prosa moden, karya ini wujud selepas tahun 1800 Masihi di mana Abdullah Munshi merupakan pengkarya sastra moden. Bentuk prosa moden yang pertama ialah cerpen, iaitu cerita pendek yang mempunyai alat iaitu sikap, perasaan, pandangan pengarang. Dari segi zaman pula berkaitan masalah politik, sosial dan ekonomi. Dari segi binaan pula, ia merupakan satu tema dan beberapa persoalan. Perwatakan pula ialah perkembangan watak orang tertentu. Kedua ialah novel. Novel merupakan prosa rekaan yang termuat sebuah kehidupan. Terdapat 3 perkara di dalam novel iaitu pengalaman peribadi, realiti rencam hidup dan novel kemasyarakatan. Ketiga ialah drama. Drama ini merupakan penyampaian mesej dan pemikiran melalui lakonan serta dialog. Drama mengandungi unsur skrip drama, pengarah, pelakon, pentas dan pementasan drama seperti cahaya, kostum, tata rias dan lain-lain. Ke bahagian puisi tradisional. Puisi tradisional ini terbahagi kepada 4 bentuk iaitu pantun, gurindam, syair dan seloka. Pertama ialah pantun. Pantun merupakan sejenis rangkapan tertua milik masyarakat Melayu. Pantun ini mempunyai 2, 4, 6, 8 dan 12 rangkap dan pantunnya berkait serta mempunyai unsur pembayang dan maksud.
Pantun ini berbentuk 4 hingga ke 6 patah perkataan, 8 hingga 12 suku kata serta terdapat rima akhir iaitu AA di pantun 2 kerat dan ABAB pada 4 kerat. Seterusnya ialah gurindam. Gurindam ini mempunyai 2 baris rangkap. Terdapat 3 hingga ke 6 patah perkataan, rima akhirnya ialah AA, suku kata 8 hingga 12 dan mengandungi bahasa bernas dan serius. Gurindam juga mengandungi nasihat, pengajaran, kebenaran dan penyataan perasaan cinta. Selain itu ialah syair. Syair ini merupakan puisi berlagu yang berasal dari Parsi dan masuk ke sini bersama kedatangan Islam. Syair ini juga berasal dari puisi Arab. Bentuk syair ialah mempunyai 4 baris serangkap, rima akhirnya ialah AAAA, terdapat 4 hingga ke 5 patah perkataan, suku katanya ialah 8 hingga 12. Di dalam syair ini terdapat pengajaran, kebenaran dan penyataan perasaan cinta. Di samping itu ialah seloka. Seloka merupakan perkataan Sanskrit yang mulanya disebut sebagai shloka. Seloka ini merupakan pepetah di dalam bahasa berirama, ejekan dan sindiran. Terdapat juga pengajaran di dalamnya. Seloka ini bentuknya terikat. Namun ada juga seloka yang tidak terikat seperti seloka Pak Kadu. Akhir sekali ialah puisi moden. Puisi moden ini hanya terdapat sajak sahaja di dalamnya. Sajak ialah puisi moden yang lebih bebas yang terikat pada sesuatu pola khusus. Ciri sajak yang pertama ialah terdiri daripada 5 rangkap. Kedua ialah rangkap pertama mempunyai 4 baris dan rangkap kedua hingga ke-5 mempunyai 5 baris. Yang ketiga ialah bilangan katanya 2 hingga ke-6 patah kata baris. Yang keempat ialah terdiri daripada 5 hingga 14 suku kata baris. Yang kelima ialah bentuknya ialah bebas. Baiklah, seterusnya kita ke bahagian manifestasi akal budi yang terdapat dalam bentuk pantun, syair, seloka dan gurindam. Kita ke bahagian pantun. Pantunnya berbunyi seperti ini. Tanam balik buah peria. Buah peria mahal sekali. Buat baik berpada-pada. Buat jahat jangan sekali. Berdasarkan pantun yang saya baca, saya akan menjelaskan tentang manifestasi akal budi di dalam pantun tersebut. Berdasarkan 2 pembayan pantun tersebut, peria merupakan sejenis sayuran yang amat pahit. Apabila peria ini dicampurkan dalam apa bahan sekalipun, ia tetap kekal rasa pahitnya. Peria ini boleh dianggap mempunyai pendiriannya tersendiri. Sayur peria ini merupakan sejenis sayuran yang agak mahal tetapi mempunyai pelbagai khasiat untuk menyembuhkan penyakit. Tetapi tidak ramai yang gemar makan akan sayuran ini. Disebabkan buah ini berharga, maka bijinya juga ditanam semula. Berdasarkan maksud pantun tersebut, ia berkaitan dengan perbuatan manusia yang baik. Tidak perlulah berlebih-lebihan sehingga tidak kena pada tempatnya. Ini dikaitkan dengan buah peria di mana buah peria yang pahit mengandungi banyak khasiat tetapi rasanya yang pahit berlebihan menyebabkan ramai yang tidak menyukainya. Selain itu, buah peria yang pahit tetap kekal rasanya walaupun sudah bercampur dengan bahan lain. Ini sangat berkait rapat dengan baris terakhir kerana sifat yang jahat tidak boleh bercampur dengan sifat yang baik. Sama juga seperti air dan minyak yang tidak boleh dicampur. Baiklah, seterusnya kita ke bahagian syair. Syair ini merupakan syair nasihat yang bertemakan penghujung Thamarat Al-Muhimmat. Saya mengambil satu rangkap dari syair ini, iaitu rangkap yang keempat. Berdasarkan syair ini, manifestasi akal budinya pada baris pertama ialah kita haruslah menuntut ilmu tanpa adanya rasa malu di dalam diri kerana ilmu ini merupakan ilmu pengetahuan yang perlu ada di setiap diri individu. Baris kedua, ia menunjukkan ilmu yang kita pelajari haruslah benar dan tepat, bukannya ilmu yang membawa diri kepada kerosakan. Baris ketiga pula, ia menunjukkan bahawa ilmu yang benar ini merupakan ilmu yang baik seperti ilmu berkaitan agama. Pada baris keempat, baris ini mengatakan bahawa ilmu yang benar dan tepat sudah dinyatakan dan disebutkan oleh Yang Maha Esa di dalam Al-Quran. Baiklah, seterusnya saya akan menyampaikan sebuah seloka yang bertajuk Seloka Pak Kadu. Baiklah, manifestasi akal budi dalam seloka Pak Kadu ialah sebagai hiburan dan jenaka serta mengandungi pesanan dan makna seloka kepada pendengar. Seloka Pak Kadu ini mengisahkan tentang Pak Kadu yang membuat keputusan tanpa berfikir panjang. Demi memperoleh duit atau harta, dia sanggup berjudi dengan mempertaruhkan ayamnya sehingga mengakibatkan kampungnya tergadai. Seloka Pak Kadu ini banyak menunjukkan sikap negatif. Maka, sesiapa yang mendengar seloka Pak Kadu ini mestilah mengambil pengajaran bahawa kita hendaklah mengelakkan diri daripada menjadi seorang yang tamak akan harta dan sanggup mengabaikan keluarga sendiri.
Pengarang seloka Pak Kaduk ini sendiri mengkritik sikap yang tidak mendatangkan manfaat kepada orang ramai, di mana seloka Pak Kaduk ini menyindir masyarakat yang sentiasa bersikap negatif. Watak Pak Kaduk ini menunjukkan sikap keturunan Melayu yang perlu diberi teguran agar sikap berubah menjadi lebih baik. Gurindam di sebelah ialah apabila kita berkata-kata dalam sesuatu perkara, hendaklah kita memikirkan kesan baik dan kesan buruk sesuatu itu pada masa kini dan akan datang. Hal ini kerana jika kita tersalah dalam bertutur kata, ia akan memberikan akibat kepada kita dan kifarah tersebut akan berbalik kepada kita semula. Tuntasnya, berdasarkan pantun, syair, seloka dan gurindam, dapatlah saya kupaskan manifestasi akal budi yang terdapat dalam bentuk sastera tersebut. Semoga penjelasan saya dapatlah difahami dan diterapkan dalam diri dengan baik. Sekian, terima kasih.